Hai, selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling hangat pagi ini adalah apabila Wan Saiful mengatakan UMNO bodoh sombong, perlu belajar daripada kepimpinan PAS Kelantan. Isu ini mendapat liputan sangat hangat daripada Malaysia kini apabila Wan Saiful mengatakan UMNO bodoh sombong, perlu belajar daripada PAS. Semua ini rentetan keluar, semua ini ulasannya keluar apabila menurut Wan Saiful, PAS pernah ada hanya satu majoriti di Kelantan. Waktu itu sebenarnya ada 2 kerusi sahaja PAS majoriti pada waktu itu dalam kerajaan Kelantan, di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tetapi salah seorang daripadanya telah meninggal dunia dan dilakukan PRK, pilihan rakyat kecil. PAS di Kelantan kalah untuk kerusi PRK tersebut. Jadi apabila itu berlaku, PAS akhirnya tinggal satu sahaja kerusi majoriti di DUN Kelantan. Apa yang berlaku? Sepanjang tahun 2005 hingga 2008, menurut Wan Saiful, tidak berlaku apa-apa goncangan. PAS berjaya mengharunginya walau hanya satu sahaja kerusi majoriti di Kelantan pada waktu itu. Dan Wan Saiful menyimpulkan bahwa UMNO patut belajar kepimpinan PAS yang ada di Kelantan itu dan tidak menjadi bodoh sombong. Karena menurutnya yang dikatakan oleh UMNO Johor tidak stabil itu adalah satu pembohongan. Kenapa? Sebenarnya Johor stabil menurut Wan Saiful. Yang tidak stabil itu adalah UMNO menurut Wan Saiful. Dan dibubarkan DUN Johor itu karena kerakusan UMNO sendiri. Wan Saiful menyatakan bahwa UMNO patut belajar daripada kepimpinan PAS karena PAS adalah terbaik daripada segi kepimpinannya dibuktikan di Kelantan. Bukan seperti UMNO menurutnya. Yang menyebabkan bubarnya DUN Johor adalah UMNO menurut Wan Saiful, dan itu menunjukkan betapa tidak stabilnya UMNO. Itulah yang dinyatakan oleh Wan Saiful. Untuk hari ini, pendek saja. Apakah Anda setuju dengan pendapat Wan Saiful bahwa UMNO bodoh sombong patut belajar daripada PAS di Kelantan, dan menurut Wan Saiful, dia bubarkan, dia ada masalah karena dia tidak tanya. UMNO tak tanya-tanya lagi kawan-kawan dia di dalam pakatan di kerajaan negeri Johor. Terus dia buat keputusan yang sembrono menurut Wan Saiful. Pada pendapat Anda, apakah Anda setuju dengan kenyataan Wan Saiful ini? Sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Terakhir daripada saya, pada pendapat Anda, siapa yang akan menang pilihan raya ini? PN, BN, PH, ataupun parti-parti kecil? Anda tentukan. Rakyat Johor, bangsa Johor paling hebat. Bye-bye. Hai semua, bagi semua peminat politik, Anda pasti pernah mendengar dengan perkataan ini. Ini semua salah DAP. Ulasan malam ini tajuknya, salahkan DAP, jalan paling selamat bagi PAS. Dipetik daripada Malaysia kini. Menurut ulasan ini, saya merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa Parti Muda cuma umpan DAP untuk memancing undi belia Melayu yang dilaporkan dalam portal berita Malaysia kini. PAS hanya mula diterima masyarakat umum sejak mantan presiden mereka, almarhum Datuk Fadzil Nur, dilantik sebagai pengerusi memimpin Gerakan Keadilan Rakyat, Gerak dan Barisan Alternatif pada tahun 1998. Biarpun PAS bersama Parti Semangat 46 membentuk Angkatan Perpaduan Ummah APU mendepani UMNO dalam PRU 1990, kerjasama tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat PAS ke pentas perdana politik Malaysia. PAS masih dilihat sebagai parti politik kampung sebelum itu. PAS hanya mendapat manfaat daripada gelombang reformasi 1998, dan dalam PRU 1999 mereka berjaya menawan Terengganu, mengekalkan Kelantan dan menambah 20 lagi kerusi parlimen berbanding hanya 7 kerusi yang diperoleh mereka pada tahun 1995. Sejak itu, PAS tidak lagi konsisten bersama Gerakan Rakyat. PAS hanya bijak menemplak kawan dan lawan.
melakukan kerjasama politik yang tidak langsung menguntungkan ahli-ahlinya dan rakyat Malaysia secara amnya. Keputusan PAS bersama DAP dan PKR dalam Pakatan Rakyat pada tahun 2008 hanya menaikkan imej PAS buat sementara waktu sahaja dan PAS mempersia-siakannya. Gagal faham realiti real politik pada tahun 2014. PAS tidak lagi menjadi watak penyatu seperti yang pernah kita lihat pada karisma almarhum Ustaz Fadzil Nur. Presiden PAS yang ada pada hari ini hanya tahu memainkan watak sebagai pemecah belah kerjasama politik yang dia sendiri usahakan. PAS kemudiannya memasuki gelanggang PRU 14 dengan membentuk gagasan sejahtera bersama ikatan dan berjasa tanpa memahami real politik semasa. PAS yang dipimpin oleh Hadi Awang ternyata tidak langsung memahami keresahan rakyat waktu itu. Gelombang rakyat di seluruh negara yang menolak kepimpinan BN dan Najib gagal diterjemah sebagai langkah politik oleh PAS. Amat malang sekali ketika itu PAS langsung tidak menyadari langsung yang mereka cuma menjadi watak pemecah belah rakyat yang melakukan penyatuan semua pihak untuk menumbangkan rejim BN. PAS yang hanya menangi 18 kerusi parlimen bagaimanapun berjaya mencapai cita-citanya menjadi sebagian daripada kerajaan persekutuan melalui langkah Sheraton. Sesuatu yang saya yakin tidak akan sekali dilakukan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Membentuk sebuah kerajaan melalui tebu katap, pintu belakang dan bukan dengan jalan terhormat seperti memenangi pilihan raya, bukanlah daripada citra PAS seperti yang pernah diimpikan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Malah, bukan sesuatu yang sepatutnya datang daripada parti yang mendakwa mereka adalah sebuah parti Islam. PAS dan UMNO yang dikalahkan melalui PRU 14 sebelum itu telah membentuk Muafakat Nasional yang turut menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan, namun kini sudah mula berbala sesama sendiri. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan, perbahalahan PAS yang berada dalam PN dan UMNO yang berada dalam BN tidak boleh disembunyikan lagi. Mereka berperang seolah-olah mereka datang dari dua kumpulan berbeza oleh pembangkang dan kerajaan, walhal kedua-duanya di pihak yang sama sebagai sebagian kerajaan di bahagian pusat. Suka saya mencadangkan kepada Presiden PAS supaya berhentilah memainkan watak pemecah belah rakyat. Presiden PAS tentunya tahu yang zaman ini telah banyak berubah dan anak muda semakin bijak berpolitik. Mereka tidak lagi boleh dibeli dan dipengaruhi dengan amanat seperti 40 tahun yang lepas. Presiden PAS mesti mengakui kelemahan dan tidak lagi terbuai dengan kegagalan yang memahami real politik seperti dalam PRU 14 yang lalu. Presiden PAS sadar akan kelemahan partinya dalam menggamit minat anak muda yang lebih memilih untuk bersama gelombang kebangkitan semula rakyat. Tidak kiralah melalui amanah PKR DAP maupun parti baru seperti muda. Apabila PAS bukan menjadi pilihan anak muda Malaysia, menyalahkan DAP adalah jalan paling selamat untuk PAS. Oleh itu dengan penuh rasa hormat, saya memohon Presiden PAS supaya menarik balik kenyataannya dan berhentilah memainkan watak pemecah belah ini. Ditulis oleh Nur Wismari Ramli, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanahyo. Tulisan ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.